Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memulakan pengajian yang kali pertama bagi kitab Bidayatul Hidayah. Dan yang keduanya, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi insyaallah kitab yang keempat yang akan kita pelajari iaitu kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Maksud Bidayatul Hidayah ialah permulaan menuju hidayah dan permulaan jalan bagi menuju hidayah. Dan insyaAllah kitab ini adalah kitab yang ringkas, dilebih berkenaan tentang amalan-amalan keseharian kita yang telah disusun oleh Imam Al-Ghazali. Baik, dekat sini ni ada mukadimah, ini nanti boleh baca, dan kita akan masuk ke dalam perbahasan yang pertama, iaitu tentang ketaatan. Okay. Ini bagian yang pertama, iaitu tentang amal-amal ketaatan. Pengarang kitab iaitu Imam Al-Ghazali menyebutkan, ketahuilah bahawa perintah Allah Subhanahu wa taala ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib merupakan harta yang pokok, iaitu harta yang asal. Dia adalah modal perdagangan yang dengannya kita boleh selamat. Maksudnya, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni kepada kita umat Islam diterbahagi kepada dua. Yang satu perkara yang wajib, yang keduanya adalah perkara yang sunnah. Dan perkara yang wajib ini adalah asal ataupun modal bagi setiap perniagaan kita. Maksud perniagaan kita ni maksudnya perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala lah. Yang mana kalau kita ada modal ni, kita jaga perkara-perkara yang wajib, insya-Allah kita akan selamat. Itu yang paling kurang. Sementara itu yang sunnah merupakan laba ataupun keuntungan, kan, yang dengannya kita boleh meraih darjat yang mulia. Jadi perkara yang sunnah ni diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali sebagaimana keuntungan, kan. Jadi dalam setiap perniagaan kita tu mula-mula sekali kena ada modal dulu, kan. Lepas dah ada modal tu barulah kita boleh dapatkan keuntungan. Jadi dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga yang perkara-perkara yang wajib terlebih dahulu, kan. Setelah kita jaga perkara-perkara yang wajib, kan, barulah kita masuk ke dalam perkara-perkara yang sunnah. Dalam ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku sebagaimana menunaikan, kan, apa yang aku wajibkan ke atas mereka. Tiada hentinya hamba selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil ataupun perkara-perkara yang sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi telinganya yang mendengar, menjadi matanya yang melihat, dan menjadi lidahnya yang berbicara, menjadi tangannya yang memegang, dan menjadi kakinya yang berjalan. Ini maksudnya, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan, dan kemudian dia melakukan perkara-perkara yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala dah cinta kepada hamba tersebut, kan, kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita minta Allah Subhanahu wa taala akan dengar, dan apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala akan tengok, Allah Subhanahu wa taala akan nilai, kan. Ini dalam ini disebutkan, engkau tidak akan dapat menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali sentiasa mengawasi hati dan anggota
tubuh badan pada setiap waktu dan pada setiap tarikan nafasmu dari pagi hinggalah ke petang. Kan? Jadi kalau kita ni nak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena jaga hati kita. Yang pertamanya, yang mana hati ini merupakan perkara yang paling penting bagi seorang manusia. Dan sekiranya hati bersih, insya-Allah dia akan terzahir dalam anggota tubuh badan yang baik. Kalau hati kita ni hati yang kotor, maka yang terzahir dalam anggota tubuh badan kita ni adalah perkara-perkara yang kotor. Sebab itulah apa yang zahir daripada setiap tindakan kita, dia menggambarkan apa yang ada dalam hati kita. Sebab tu kadang-kadang ada orang cakap mulut percakapan aku ni percakapan yang kasar, kan? Mulut aku ni mulut yang leza, tetapi hatiku adalah hati yang baik. Itu adalah perkara yang tak betul, kan? Sebab dia bertentangan, kan? Jadi hati ni dia selari dengan perbuatan zahir kita, dan anggota tubuh badan kita, kaki, tangan, mulut, mata, telinga, semuanya tu turut menggambarkan apa yang ada dalam hati kita. Maka ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menangkap isi hatimu. Allah ni mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi zahir dan batin kamu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tindakan kita yang menggunakan anggota tubuh badan yang luar ataupun menggunakan hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengetahui segala lintasan fikiranmu, kan? Apa yang terlintas dekat kepala kita, dekat fikiran kita, angan-angan kita, Allah tahu semua tu. Langkah-langkahmu Allah Subhanahu Wa Taala pun mengetahuinya, serta diam dan gerakmu. Kita tak buat apa-apa pun, ataupun kita buat macam-macam kerja, Allah Subhanahu Wa Taala tetap melihat ataupun tetap memantau kita. Saat bergaul ataupun menyendiri, kan? Maka dalam keadaan macam mana sekalipun kita bergaul dengan orang ramai, kita pergi dekat mall atau pergi dekat tempat-tempat yang ramai, ataupun saat kita menyendiri, duduk seorang-seorang, Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengetahui perbuatan kita. Engkau sedang berada di hadapannya, kan? Maksudnya kita semua ni sedang berada pada pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ni dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang diam dan tidak ada yang bergerak, melainkan semuanya diketahui oleh penguasa langit. Ini. Jadi setiap perkara yang ada di atas muka bumi, termasuk diri kita, hati kita, fikiran kita, niat kita, baik ataupun buruk, semuanya telah diketahui, semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ghafir disebutkan yang mana mafhumnya dia mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan hati. Ini kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan dalam surah Toha ayat yang ke-7 disebutkan dia Maha mengetahui yang rahsia dan tersembunyi. Jadi kita boleh menyembunyikan sesuatu daripada pandangan manusia, daripada nilaian manusia, tetapi kita tak boleh menyembunyikan ataupun merahsiakan sesuatu daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu hendaklah engkau beradab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan adab seorang hamba yang hina dan berdosa di hadapannya. Maka kita semua ni kena beradab. Maksud beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana? Kita kena sedar bahawa kita ni hamba yang hina, hamba yang banyak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena sedar dirilah, maksudnya berusahalah agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihatmu sedang melakukan sesuatu yang dilarang. Ini. Jadi kita nak buat macam mana, kan? Kita kena usahalah setiap kali nak buat jahat, setiap kali nak buat maksiat, kita kena yakin, kita kena sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni sedang memerhatikan kita. Kan? Kalau kita rasa malu, kita rasa segan buat maksiat depan mak ayah kita, kita rasa malu, rasa segan, takut buat maksiat depan orang lain, maka sepatutnya kita pun patut rasa malu, patut rasa segan, patut rasa takut apabila kita buat maksiat dalam penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Walaupun kita duduk dalam tempat yang tersembunyi sekalipun, pintu yang berkunci rapat, Allah Subhanahu Wa Taala tetap melihat kita. Baik, maka kita berusaha
agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatmu sedang melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak melaksanakan apa-apa yang diperintah. Ini sama. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dekat rumah. Kan kalau waktu kelas kan, hantar hafazan kan, walaupun guru dalam pemantauan yang cukup terhad, sekurang-kurangnya kita ada kesedaran diri bagaimana kita nak jaga Al-Quran kita. Kan? Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita dah masuk dalam bidang tahfiz, maka jadi tanggungjawab kita lah untuk jaga Al-Quran tersebut. Kan? Kalau tak, kita seganlah. Kan? Kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga Al-Quran, tiba-tiba kita tak jaga perkara tersebut. Kan? Nak tunggu ada guru, nak kena tunggu kena tegur dengan mak ayah baru kita buat. Jangan macam tu. Paling sekurang-kurangnya kita ada kesedaran, kan? Kita segan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maka kita akan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Baik. Hal itu hanya boleh terwujud jika engkau boleh membahagikan waktu dan mengatur wirid-wiridmu. Wirid-wirid ni maksudnya amalan-amalan yang kita bacalah. Kalau kita sebagai generasi yang menghafal Al-Quran, wirid yang paling utama ialah membaca Al-Quran, mengulang kaji Al-Quran. Itu wirid kita yang paling utama. Dan dari pagi hingga ke petang. Kita kena pandailah jaga masa. Kan? Daripada bangun tidur sampai kita nak tidur balik, kena susun jadual kita. Bila kita bantu mak ayah, bila kita mengulang kaji, bila kita masuk kelas, kan? Bila kita nak kena jawab soalan, itu kena pandai susun atur. Maka jagalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang diwajibkan kepadamu sejak daripada bangun tidur hinggalah engkau kembali ke pembaringan. Ini maksudnya kita kena jaga apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita mula-mula bangun tidur pagi tu hinggalah kita tidur balik. Ini sebagaimana yang doa yang selalu kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kehidupan aku dan mati aku, dan bahkan segala ibadah-ibadah aku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena amalkan, kita kena aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik. Maka dalam ni Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam bab amal-amal ketaatan ni, bahagian yang pertama, Imam Al-Ghazali mulakan dengan adab tidur. Kan? Adab tidur ni macam mana? Kan? Nanti kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang. Jadi setakat ni, sebagai kesimpulannya tentang amal-amal ketaatan, ia merupakan modal bagi kita umat Islam. Kan? Dan perkara-perkara yang wajib itu adalah modal, dan perkara-perkara yang sunnah dia merupakan keuntungan. Jadi kita kena jaga kedua-dua perkara tersebut, dan kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang apa sahaja yang telah kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, hati merupakan mencerminkan. Kalau hati itu baik, maka anggota tubuh badan kita akan baik, mulut kita pun akan baik. Kita akan cakap benda-benda yang baik, akan melakukan perkara-perkara yang baik. Tetapi kalau hati kita ni jenis hati yang kotor, maka apa yang terkeluar daripada tangan kita, kita tulis status, kita sebarkan berita, kita buat benda-benda yang tak baik. Itu kalau hati kita ni tak baik. Maka jaga hati, maka insya-Allah anggota tubuh badan kita yang zahir dia akan turut terjaga. Jadi setakat itu sahaja, insya-Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.